Kalau kita tak tekan, batal semua. Sebab kita diindah semua. Esko agama ada lebih malik ni. Kata apa? Dah. Ini sebenarnya kita nak think out of box. Kita nak buat pendekatan baru. Kita pernah baru untuk buat tengkorak. Kalau jahil agama jadi esko agama buat apa? Dalam agama ni ada benda dipanggil al-uruf, adat istiadat. Dalam syarak pun benda yang uruf ini diterima baik. Kalau dalamnya diamalkan tak ada masalah, apa masalahnya? Kalau betul pun ada benda baru, benda lama yang baik kekalkan, tambah dengan benda baru. What's wrong with that? Nothing wrong. Kenapa saya pegang setahun 3 bulan tak banyak masalah di Pulau Pinang? Sebab kita korbankan diri sendiri untuk jaga kepentingan rakyat dan komponen parti. Lepaskan mereka semua cari kepentingan peribadi. Ni saya dengar Mansur, Kepala Ketua Menteri yang ganti saya tu, yang jadi boneka pada DAP tu, dah baru dapat datuk. Oh, dapat datuk. Saya kata, dapat akan prinsip apa? Setahun sayang, apa yang Anwar putuskan, selagi Pakatan Rakyat memerintah, selagi parti dalam perintah, Anwar tidak izinkan seorang pun ahli PKR mengambil sebarang jawatan dan title. Kerana arahannya untuk khidmat rakyat namanya. Isu di Pulau Pinang belum habis terbela. Nasib orang Melayu Islam masih belum habis dibela. Tidak ada pembelaan yang nyata jelas untuk kepentingan Melayu Islam. Tiba-tiba Ketua Menteri dah kalut, dah cari kepentingan kita. Kerajaan begini yang kita nak bagi ruang. Dan kalau bicara tentang Anwar, tuan-tuan, bukan seorang yang tinggalkan dia, tuan-tuan. Bukan seorang. Saya setuju, PKR ni kita kena tukar nama dia. Parti keluar ramai-ramai. Nak tambah satu lagi boleh? Parti Kelentong Rakyat. Bukan seorang, ramai. Zarin lama kawan 30 tahun pun tinggal dia. Bukan setakat Melayu. Selepas saya umum keluar tak sampai 24 jam, Wabitan Bibing, ahli parlimen ni bom tebal pun tinggal parti kerana tak boleh cukup menyampah dengan parti, kerana tak boleh tegur langsung ke pimpinan. Tegur Anwar, tegur Azmin, gelap masa depan. Betul PKR ni parti bateri 3 ayam, betul. Saya nak mensohhkan Anwar, Azizah, Azmin, betul. Ini dalam konteks dia sebut Azmin ni, biar saya nak bagi amaran pada Tan Sri Khalid. Saya faham Anwar lama, lahir di tempat dia lahir, tahu luar dalam dia siapa. Bila Anwar tarik jawatan pengurusi PKR Negeri Selangor daripada Tan Sri Khalid, saya bagi tempoh 3 hingga 5 bulan sahaja, pasti Khalid akan digulingkan. Pasti. Itu adalah trademark Anwar, strategi yang cukup kami faham sangat. Untuk menggulingkan seorang, dia akan buat yang betul. Untuk apa jadi menteri besar kalau tak ada kuasa politik? Kerja gila kan? You jadi menteri besar tapi you ditarik daripada menjadi pengurusi PKR negeri. You nak pertahan apa? You nak perjuangkan hak macam mana kalau you tidak boleh bercakap di dalam kepimpinan tertinggi parti di peringkat negeri itu. Sebab itu dia kata, ini hanya usaha nak memisahkan pentadbiran. Itulah modus operandi yang digunakan untuk mencantas golongan-golongan yang tidak ikut apa demo. Tak lama, tunggu 3 bulan tak payah tunggu. Saya faham sangat sebab ni saya nak kata tuan-tuan, kerana masa saya duduk sebelah sana dulu, saya pun antara sebahagian yang di-assignkan untuk atur strategi supaya naikkan Azmin tumbangkan Khalid. Saya tahu, saya pernah tanya Azmin, kawan ni bukan berani sangat pun. Saya tanya kat dia, you betul kan you nak ganti Khalid? Betul yang nak jawatan tu? Kalau betul mau you cakap kita atur 2 minggu yang dia alih. Jangan. Apa? Saya paling masalah masa tu kerana Khalid tak jaga parti, macam-macam yang dia tak ikut kata Anwar. Dan itu yang dia buat. Bila dia tak jaga parti dengan baik, saya di Pulau Pinang pernah ada 2 kumpulan daripada Selangor, PKR Selangor datang minta tolong. Saya pelik. Saya kata, patutnya Pulau Pinang minta tolong Selangor negeri kaya. Pasal apa? Dia kata Khalid tak jaga mereka di Selangor, untuk main tak bantu, tak tengok langsung. Kita tengok parti. Itu sebab yang jadi. Dan banyak masalah yang berlaku kerana apa yang Khalid buat. Dia buat ikut kepala dia, dia tak negeri macam dia tak ambil PNB. Mana boleh buat lagu tu? Ni negeri. Kena jaga kepentingan semua rakyat. Bukan boleh semua nak dikopratkan. Kalau semua nak dikopratkan, jadi kepala habis semua. Kena jaga. Ni lah ni isu pasal. Saya tak terkejut. Sebab masa jadi Kepala Ketua Menteri, saya dah dengar macam-macam dah. Itu antara usaha dulu kita minta tugas untuk cuba bagi naik Azmin. Tapi tak buat. Betul kata tadi Dato' Noh, Azmin ni pun lebih kurang tu, lebih dahsyat pula tu. Dato' Seri tahu lah kawan lama dulu dalam tu. Saya dengar bila sahabat saya Anwar Syah Ali dedahkan yang dulu masa Azmin jadi
Suli Anwar, ada bukti-bukti pembelian kononnya, ada beli katil harga 70,000. Saya pun terkejut. Kata katil ni apa ni? Saya bagi menteri lu pun tak pernah pun terfikir nak beli katil macam tu. Gambarnya katil ada sayap kot. Dia boleh terbang bila masa nak terbang kot. 70,000 worth of I cannot say, come on. This is ridiculous and nonsense. Di Pulau Pinang balik pada cerita tadi. Kalau betul maknanya ikhlas bela rakyat, kenapa tiap kali bila kita bawa kepentingan rakyat bawahan, Anwar tak senang? Buktinya apa? Ini saya nak dedah di sini. Sebagai Kepala Ketua Menteri, tujuan utama tadi saya beritahu untuk Federasi Orang Melayu Islam, dan kita nak buat kerja ke arah itu sampai satu tahap yang saya tidak boleh sabar lagi. Ketika exco meeting berehat, exco lain bangun untuk pergi makan, saya pegang tangan dua tim. Saya kata, "Sir, do you know the reason of this position of mine?" Dia kata, "Yes." Dan saya tanya, "What is it?" Saya kata, "Yang jaga Melayu Islam, okay. Kalau you tahu itu, saya kena jawab dengan rakyat, kena jawab dengan penyataan yang lebih besar lagi. Saya kena jawab dengan Allah SWT. Dan juga saya jaga orang Melayu Islam, you jaga kaum Timur, Prof. Rama jaga India. Kalau you tahu itu, kenapa you buat macam-macam untuk sekat saya daripada membawa agenda penting pembelaan orang Melayu Islam sampai ke peringkat exco meeting? Kenapa you sekat?" Jawapan Guan Eng amat mengejutkan saya. Dia kata pada saya, "Wabi, you tahu lah, I susah sebab my people," dia kata orang-orang di AP dia, "my people tak senang kalau you bawa banyak usul-usul untuk bela orang Melayu Islam sampai ke peringkat exco meeting untuk gagal bagaimana." Dan saya terkejut. Kalau itu you punya jawapan, tapi macam mana saya nak buat kerja? Macam mana nak bela orang Melayu Islam? Macam mana saya nak jawab pada rakyat? Dia kata, "You buat saja dalam peringkat you punya MMK level, tak perlu sampai exco meeting." Masya Allah. Kalau tak boleh bawa ke peringkat exco, dia untuk apa kita jadi Kepala Ketua Menteri? Bajet banyak mana ada sangat. Kalau nak buat bajet MMK tu, setahun 93,000 bajet setahun. Apa yang nak buat dengan 93,000? Nak buat rumah rakyat pun tak boleh buat. Tiap kali kita nak bawa usul ke situ, Guan Eng tak senang dan tak izinkan. Dan dikhianati terlebih awal oleh Wadi Malik, exco PKR yang ada saya itu pengkhianat bangsa di Pulau Pinang. Bapa segala pengkhianat ni yang manusia bernama Anwar Ibrahim. Kita dengar bila kita mengadu kat dia tolong bela, sebagaimana janji dia dulu semasa awal nak minta saya pegang dari Kepala Ketua Menteri. Bila kita mengadu kat dia, tolong kata you kena disiplinkan parti komponen you ni. Kita nak buat kerja untuk rakyat ni, tak boleh lah ke mana. Nak bawa usul berkepentingan Melayu Islam, disekat. Depan kita dia anggur, rupanya di belakang dia pakat lain. Kerana kepentingan sokongan daripada DAP yang amat dia perlukan itu, kita ditekan dan dijalankan cukup teratur untuk menjatuhkan nama baik kita. Ini manusia bernama Anwar Ibrahim. Kalau nak kata dia hebat sangat jaga rakyat, biar saya cerita ada dedah di sini. Permata Pau, Anwar jadi ada parlimen 10 tahun di situ. Lepas terpelanting daripada persada kuasa daripada UMNO, isteri dia ambil alih jadi ada parlimen. Lepas itu dia naik sebelah 10 tahun dia saja pegang jaga Permata Pau. Semasa saya jadi Kepala Ketua Menteri, setelah 10 bulan saya jadi alur penanti, saya turun tengok usaha rakyat. Bila saya pergi ke satu kampung yang bernama Kampung Teluk Wang, kampung ni majoriti orang ni bercampur. Orang Siam ada, Tionghoa ada sikit, India ada, Melayu ada sikit bercampur. Pulau Pinang Pesat membangun. Bila saya pergi tengok di kampung tu, ketika bagi bantuan fakir miskin, saya ternampak ada satu kanak-kanak, kulit dia ni ada penyakit kulit tahu sangat, putih sebanyak. Saya kata, kenapa jadi lagu ni? Dia kata, main rumah dia, bawa saya ke rumah dia. Saya tanya mak ayah dia, "Tuan, kenapa anak tuan ni penyakit kulit tahu sangat ni, pasal apa?" Bapak dia tak cakap banyak, dia kata, "Wabi, tolong ikut saya." Dia tunjuk rupanya selama ini dia tidak ada bekalan air bersih, paip air pun tak ada. Gantung ambil air daripada tu Telaga Buta yang dah kutu. Ada 17 buah rumah dalam kampung Teluk Wang yang tidak ada bekalan air bersih, paip air pun tak ada. Ini apa benda ni? Benda perkara hak asasi yang perlu untuk hidup dengan selesa. Di tempat Anwar dalam Parlimen Permatang Pau, dia tak pernah peduli untuk buat. 10 tahun dia jadi Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan menjadi ahli parlimen di situ. Kenapa tempat you sendiri you tak peduli nak tengok nasib rakyat? Kenapa? Sebab kawasan itu tidak ada kepentingan politik untuk dia. Dia tak peduli. Bila dia balik kawasan, saya tanya, "Aduh Sri, ni apa cerita ni? You cakap hebat sangat ni. Awak ada tahun ni 17, saya bagi list
Ni 17 buah rumah. Tak ada pernah negosiasi langsung. Baik, air pun tak ada. You buat apa? Dia kata Allah kata air overlook. Overlook, dia kata. Overlook for how many years? You tell me how many years? Dia jadi parlimen satu. Overlook. Terbawa dah. Saya tak mau kasar-kasar dengan pasal. Paling kuat pun lagunya. Lagi kita jaga. Tapi tunggu sikit hari lagi. Gamak air lang sabah. Dia keluar ambil semua ni. Tak buat kerja. Tak bantu rakyat. Bila kita buat kerja, kita jaga rakyat sikit, dia mula rasa risau. So, saudara, tak pernah jadi dalam peristiwa pematang bau. Bila saya melepaskan jawatan, gambar Anwar yang duduk atas orang ambil 4, tertutup pun. Orang kuat angkatan muda dan wanita PKR boykot, tak mau dia turun, dia tak mau pilih. Tak payah sekarang dia tengok dia matang bau. Sambutan kalau Anwar dan Azhar turun tak seperti dulu. Kerana orang nampak, orang boleh beza siapa yang betul buat kerja, siapa yang bercakap saja. Bila kempen hebat, bila Pak nak jaga rakyat, dia akan nilai. Kalau ada keuntungan politik, dia akan buat. Tidak ada keuntungan politik, buat. Ini manusia bernama Anwar. Saudara, ambil contoh mudah Dr. Halili. Dr. Halili ini pakar bedah otak, bendahari PKR bahagian Hulu Selangor. Doktor pribadi Anwar Ibrahim, kawan lama. Dia ni otak orang lain semua dia boleh repair, dia boleh apa betul. Bila dia buka otak Anwar Ibrahim, dia tengok Caca Marba tak boleh apa-apa. Dengan dia akhirnya tinggal biar Anwar. Ramai bukan seorang. Dan saya difahamkan ada lagi dua tunggu tu. Daripada parti kita kanan. Ni yang terbaru. DAP pun keluar dah jadi 2 orang dah. Aduh DAP tinggal. Maknanya ini bukan isu perkauman. Bukan. Ini soal kepentingan rakyat. Soal kita nak tolak pemimpin yang putar pelit, pembohong, yang hipokrit. Yang depan orang kata lain, belakang cakap lain. Bila dia pegang kuasa, dia hanya fikir bagaimana nak mengatur supaya dia cepat-cepat naik. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa yang Anwar ni nak sangat-sangat jadi Perdana Menteri ni? Pasal apa? Sebab nampak dia ulun sungguh-sungguh. Kami dulu pun sampai lagu tu kadang, pasal 16 September ni, saya pernah kata sahabat Datuk Seri Zahrin. Bila dia dedah dalam parlimen, saya call dia, dia Datuk Seri, awak baru beritahu 8 saja. Dia akan main lagi 2 lah ni. Dia tak ada nanti tu. Dalam masa tu kita di sana, Anwar antara cara nak bagi kita setia pada dia tunjuk nanti tengok ayat dia 35. Dia nak keluar. Ni ayat dia sabar Sarawak banyak ni. Kenapa dia atur sangat? Saudara, saya kadang muskil. Sebagai seorang Islam, kita tahu yang Quran yang menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberi satu amanah pada seorang dengan sesuatu yang tidak layak dipikul oleh orang itu. Anwar dia cuba berapa banyak kali. 99 pilihan raya menang besar, tapi masih juga belum dapat Putrajaya. 2004 kalah besar, Tegutan Genting Gua Ajar seorang-seorang menjadi parlimen dalam parlimen. 2008 menang besar lagi, tapi juga masih belum boleh tawan Putrajaya. Jadi dibuat pula gerakan 16 September. Saya menyatakan di sini, sebenarnya tuan-tuan, keberkatan dan keredaan Allah itu masih ada pada UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu walaupun diuji, dicuba puluh kali, tapi mereka tidak percaya ambil Putrajaya. Dan Anwar pernah terlepas kalam kata secara tertutup dengan saya di rumah kawan dia di Tropicana. Dia kata nanti saya ambil alih, nanti saya akan tutup semua. Oh, baru saya tahu. Rupanya dia pulun sangat nak jadi Menteri kerana dia ada banyak kes yang perlu dia tutup, terutama kes dia sendiri. Tanpa menjadi Perdana Menteri, dia tahu dia tak boleh buat benda tu. Sebab tu dia pulun sangat-sangat. Dia mesti, whatever cost, mesti jadi Perdana Menteri. Kerana yang paling penting, dia nak lepas tengkuk dia sendiri. Bukan sangat suara rakyat. Kami tahu kami dalam tu lama, cuba bawa banyak perkara dia tak peduli. Dia hanya tengok political calculation dia. Kadang-kadang sampai ke tahap, bukan setakat saya, adun-adun yang Tionghoa dan Cina ni pun marah juga. Pasal apa ni kita bawa benda tentang kepentingan rakyat, Anwar tak mau dengar. Rupanya dia pakai benda dia hanya nak tumpu apa yang boleh cepat menyampaikan dia ke Putrajaya. Itu saja menjadi keutamaan dia. Kalau ini keadaan Anwar, apakah kita mau benarkan manusia begini menjadi Perdana Menteri negara? Saudara bezakan negarawan Nelson Mandela 27 tahun dipenjarakan, tetapi beliau tidak pernah keluar negara, jelajah negara seluruh dunia, burukkan negara di sini tidak mampu. Dia lawan dalaman secara gentleman untuk menentang dasar apartheid. Itu negarawan. Anwar, apa yang dia lakukan? Isukan sabun, orang tuduh dia liwat, jelajah seluruh dunia, cari sokongan, perburuk negara sehingga menyebabkan 50 ahli Parlimen Australia campur tangan terhadap proses perundangan negara. Ini manusia apa ini? Saya pernah kata-kata kalau ini betul
betul tak salah yang isu liwat? Abah tak